Okay, itu dia jarang-jarang jumpa. Okay, nanti suatu hari kita akan belajar juga, tapi untuk sekarang ni dia tak sangat mendesak lah untuk kita belajar channel pembayaran tunai dan channel penerimaan. So, kita boleh buka dia dulu. Okay, kita pergi kepada buku tunai. Okay, so dekat buku kalau dipakai dia lari sikit. Sekejap. Okay, pergi dekat buku teks awak. Dia ada dekat muka surat. Dia muka surat 118. So semuanya dah buka muka surat 118? Dah. On the way. Okay. Dah. On the way. Okay. On the way tak apa, jangan underwear. Okay. Okay, so buku tunai. Kita tengok kat sini buku tunai. Dia kata okay, buku tunai adalah kebanyakan urus niaga. Okay, kita nak rekod apa? Tak payahlah baca ni. Okay, kita akan rekodkan dekat buku tunai ni. Kita akan rekodkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ataupun urus niaga yang berkaitan dengan tunai. Kalau ada sahaja jumpa perkataan tunai, duit tunai. Okay, dan juga butir melibatkan bank. Jadi automatik kita akan masuk dalam buku. Okay, so maknanya kalau kita ada beli barang, kita menggunakan invoice beli barang secara hutang, adakah dia masuk dekat buku tunai? Tak masuk sebab dia bukan secara tunai. Tapi kalau kita beli barang secara tunai, maka kita akan rekod dekat buku tunai. Okay, soalan saya, kalau kita pulangkan barang niaga kita dah beli barang tu rosak, kita pulangkan, adakah kita akan rekod dekat buku tunai? Tak. Ya pun tidak, kita akan rekodkan dekat jurnal. Kalau kita beli barang, lepas tu kita pulangkan barang tu rosak. Jadi kita rekod kat jurnal. Jurnal apa? Pulangan. Pulangan. Jurnal khas, betul. Tapi namanya jurnal pulangan. Belian. Betul, jurnal pulangan belian. Macam tu lah. Okay, tapi kalau dalam urus niaga ataupun dokumen tu, kita jumpa dia berkaitan dengan duit tunai dan juga berkaitan dengan urus niaga dekat bank, iaitu cek. Okay, ni urus niaga melibatkan tunai ataupun cek. Okay, maka dia automatik akan masuk dekat buku tunai. Okay, baik. So ini format buku tunai ni, kena tahu, kena fahamkan format ni. Okay, ni panjang tau. Okay, ni bila nak buat nanti, tak payahlah awak lintangkan buku awak, cukup buku tu menegak saja. Okay, ni garisan tengah dia. Okay, dekat tarikh yang ni, tengah-tengah ni garisan tengah dia. Okay, so lajur dia ada berapa lajur? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lajur. Okay, contoh dia yang pertama, lajur pertama ada butir tarikh, kemudian ada butir folio, diskaun diberi, tunai dan bank. Sini ada RM. Okay, dan sebelah lagi pun sama juga. Tarikh, butir, folio, diskaun, tunai dan bank. Sini pun ada RM. Okay, cumanya dekat sini diskaun diterima, dekat sini diskaun diberi. Untuk hari ni kita abaikan dulu diskaun ni. Sebab nak awak pening. Okay. Okay, so atas ni kepala dia mesti ada nama buku tunai. Kalau kita buat jurnal am, dekat atas ni nama dia tulis apa? Sebelum ni kita buat jurnal am, jadi dekat atas ni kita tulis nama dia apa? Jurnal am. Ya, betul, jurnal am. Kita buat jurnal belian, kita tulis jurnal belian. Sekarang kita buat buku tunai, maka kita tulis tajuk dia buku tunai. So, folio dia adalah BT. BT tu maknanya buku tunai lah, satu. Ini buku tunai yang pertama kita buat. So, sebelah sini, sebelah kiri ni maksudnya sebelah debit. Dan sebelah kanan maksudnya sebelah kredit. Okay, ingat sebelah kiri maksudnya sebelah debit dan sebelah kanan maksudnya sebelah kredit. Dan sebelah debit untuk duit bertambah. Duit apa yang bertambah? Sama ada duit dekat tunai ataupun duit dekat bank bertambah.
manakala di sebelah kredit ni adalah untuk duit berkurang. Duit berkurang. Duit apa? Duit tunai ataupun duit bank yang berkurang. Okay. Alright. So kita akan pergi satu-satu. Kita cuba Okay, ni contoh. Saya kata ni contoh formatnya. Okay, buku tunai. Kita abaikan dulu untuk diskaun. Okay, diskaun yang sebelah debit dan diskaun sebelah kredit kita abaikan dulu. Hari ni kita nak pergi pada basic buku tunai sahaja. So, yang sebelah kiri kita namakan dia sebelah debit dan sebelah kanan kita namakan dia sebelah kredit. Apa ada dalam buku tunai ni? Sama saja. Tarikh, butir, folio, tunai dan bank. Sebelah kredit pun sama. Tarikh, butir, folio, tunai dan bank. Sebelah debit untuk ikutkan apa sahaja berkaitan dengan duit tunai ataupun bank yang bertambah, dan sebelah kredit untuk ikutkan duit tunai ataupun bank yang berkurang. Okey, setakat ini. Boleh tak? Boleh ke? Okey, baik. Mari kita tengok contoh 13 ni. Okey. Perniagaan tudung Husna. Okey. So dia kata baki buku tunai. Baki. Okey, bila baki buku tunai mesti ikutlah dia. Kalau normal, kalau baki buku tunai yang normal dia sebelah debit. Kalau normal dia mesti letak kat sebelah debit. Tapi kalau macam ni kita tengok tunai 2,600. Tak ada tulis apa-apa, maksudnya dia normal, so dia debit. Dan bank pula dia buat 200 dalam kurungan kredit. So kalau dia normal dia debit, sekarang dia ni kredit. Jadi dia normal ke tak normal? Tak normal, betul. Baki bank ni tak normal. Okey, maksudnya kat sini bila baki buku tunai dia mesti normal. Kalau dia tak ada tulis apa-apa, dia normal, dia sebelah debit. So tunai 2,600. Kita pergi kepada format ini. Okey, saya buka format sajalah. Okey. Alright. Okey, ni contoh. Okey, so tarikh. Soalan tadi, tarikh berapa bulan? Husna tadi? 1 Januari 2016. 2016. So, untuk baki tunai tadi normal debit, betul? So, kita letak sebagai debit ni lah tadi. Ni buku tunai ni. Okey, buku tunai, ulang balik format dia. Ini sebelah debit dan ini sebelah kredit. Okey, sebelah debit untuk ikutkan duit apa? Bertambah ke berkurang? Tambah. Bertambah. Dan sebelah kredit untuk ikutkan duit berkurang. Okey, apa yang kurang pada format saya ni? Tarikh, butir, tunai, bank. Tarikh, butir, tunai, bank. Apa yang saya tak buat? Yang tak sama dengan buku teks. BT1. Oh, okey, BT1. Okey, saya kurang. Saya tak sudah. BT1. Diskaun. Betul. Diskaun patut kat mana? Tarikh, butir, tunai, bank. Kat mana dia letak dia? Antara folio dengan tunai. Folio pun saya tak letak. Okay, itu tak penting, tak apa. Okay. So folio tak ada, dengan diskaun pun tak ada. Sepatutnya folio ada dekat sebelah butir, lepas tu sebelah folio ada diskaun, betul? So saya tak letak. Okay, tak apa. So ni yang paling basic sekali kita nak tahu ni. Okay, so tadi kita nak masukkan Husna punya baki. 2000 berapa tadi? 16. 2016, tarikh? 1 Januari. So kita tulis Januari 1. Okay, Januari 1. So debit dia kata baki, maka butir dia akan jadi baki BB. Tunai dia normal ke abnormal tadi? Tak normal? Normal. Jadi sebelah debit. Berapa nilai tunai dia? 2,600. 260 ke 2,600? 2,600. 2,600 kita letak sini. Okay, tapi bank dia tak normal kan? Dia buat dalam kurungan kredit, betul? Jadi kita tak boleh letak kat sebelah dia. Kalau dia tu nilai dia tu normal juga, debit juga, kita letak kat sini. Okay, kat sini kita boleh letak. Tapi sekarang dia tu tak normal, jadi kita tak boleh letak situ. Okay, kita letak kat sebelah kredit. Macam mana nak letak sebelah kredit? Sekejap padam. Okay, kita letak sebelah sini lah. Letak sebelah kredit. So 2016 Januari 1
baki BB. So berapa baki bank kita? 200. 200. Berapa? 200. 200. 200. Ya. Jelas tak cakap ni? Rekodkan baki saja dulu. Jelas. Rasa Izul. Boleh. Okay. Alright. Lepas tu kita pergi pula. Alhamdulillah. Kita pergi pula kepada ni. 3 hari bulan. Okay. Terima cek daripada Sanimah bernilai 1520. Okay. Ni kita nak belajar ni macam mana dia kita nak tahu duit bertambah ke kurang. So, yang pertama kata kunci dia adalah cek. So kita dah tahu kalau ada tunai dengan bank maka kita masuk dekat buku tunai. So confirm lah ada perkataan cek masuk dekat buku tunai. Dan kita terima. Bila kita terima cek maka duit kita dekat bank bertambah ke berkurang? Tambah. Tambah. Ya, duit kita bertambah. Jadi kalau bertambah debit ke kredit? Debit. Kalau bertambah dekat buku tunai debit ke kredit? Debit. Okay. So kita terima daripada siapa? Nama dia? Sanimah. Debit. Okay. So kita terima cek tu daripada Sanimah. Nilai dia 1520. Jadi kita pergi kepada buku tunai. Okay, masukkan sebelah debit. Berapa bulan tadi tu? 3. Berapa bulan? 13. 3 Januari. 3 ke 13? 3. 3. Okey, ya. Tulis nama Sanimah. Berapa nilai dia tadi? 15? 520. 1500. 1520. Duit dekat tunai ke duit dekat bank yang bertambah? Bank. Bank. Jadi masuk kat lajur bank. 1520. Boleh? Boleh. Ni kalau yang ini tunai ni tunai untuk urus niaga yang melibatkan tunai saja. Kalau bank untuk urus niaga yang melibatkan bank saja. Okey, macam tu juga dengan sebelah kredit. Okey, baik. Contoh tadi tu ada dalam buku teks. Okey, tak payah ni tengok boleh baca lah tu, boleh tengok boleh refer. Kita tengok contoh yang saya sediakan ni. Ini daripada dokumen. Sorry. Alamak. Okay. So kita tengok Encik Anthony ni, pernah jumpa nama Encik Anthony ni sebelum ni kan? Okay, baik. So kita cari asal ada perkataan tunai dengan bank saja, barulah kita akan masuk dalam buku tunai. Kalau tak ada perkataan tunai dan bank, kita tak masukkan. Cara dia macam tu Alright, so Encik Anthony memulakan perniagaan kedai sukan Anthony yang membekalkan peralatan sukan di Butterworth, Pulau Pinang pada 1 Mei 2019. Modal terdiri daripada tunai di tangan 800 dan tunai di bank 14,200. So ada tak perkataan tunai dengan bank? Ada. Okay, yang pertama tunai di tangan ni maksudnya merujuk kepada apa? Tunai ke di ke tangan? Tunai. Ya, betul, tunai. Kita tak ada akaun tangan, kita ada akaun tunai. Okay, manakala tunai di bank ni pula merujuk kepada tunai ke di ke bank? Bank. Ya, merujuk kepada bank. So, baki lah dia kata modal. Ni bukan baki pula, modal. So, modal maksudnya sama macam baki. Dia akan letak normal lah sebelah debit. Okay, so kita masuk kat dalam buku tunai. Ni awak boleh buat sketch lah macam lakar-lakar kat mana-mana dulu. Boleh buat balik semula, right? So, yang ini kita pakai yang bawah. Yang itu tadi dah
Okay, so buku tunai yang kedua ni lah saya buat ni. Okay, so tarikh berapa bulan tadi? 2000? 2000 Salah. 2019 Mei 1. Ingat tunai 800, bank 14,200. 200. Okay, so 2019 Mei 1. Modal dia sama macam baki sebelah debit. So ulang balik, ni sebelah debit, ni sebelah Kredit. sebelah Credit. Kredit. lawan dia kredit lah. Sebelah debit untuk duit tunai dan bank bertambah ke berkurang? Tambah. Sebelah debit untuk bertambah ke berkurang? Tambah. Ya, bertambah. Sebelah kredit untuk Kurang. Kurang. sebelah kredit. Kurang lah. K. Kurang. Ya. Salah K ke? maksudnya berkurang. Okay. So tadi K. Apa? Alright. Modal tadi dia kata modal. Dia bukan kata baki. Macam soalan tadi kita jumpa dia kata baki. Maka butir dia kita tulis baki bibi. Okay. Tapi untuk soalan ni dia kata modal. Maka kita tulis sini modal lah. Okay. Jangan kita tukar pula jadi baki. Okay. Sebab maknanya perniagaan tu baru mulakan perniagaan lah. Okay. So tunai dia berapa ratus Zul? 800. 800 Pasal dia tak ingat dah. 800. 800. 800 dengan 14,200. Ya betul. 9,200. Tunai 800 dan bank berapa? 2,200. 14,200 200. dah. Macam tu je lah. Dah. Okay. Alright. Lepas tu kita pergi balik. Dah siap lah tu. Untuk baki tu dia dah untuk modal dia dah masukkan. Okay. Kemudian kita dah masukkan. Okay. Lepas tu kita tengok dokumen 1. Bil tunai. Awal-awal dah nampak perkataan tunai. Bila nampak je tunai, confirm lah masuk dekat mana tadi? Masuk mana? Buku tunai. Buku Tunai. buku tunai. Okey, baik. So, tengok buku tunai. Ini tarikh dia 5 Mei. Okey, maknanya kita kedai sukan Anthony. Nama kita dekat atas. So, kita buat apa dengan Cik Syarudin ni? Barang dia kayu okey. So, peralatan sukan kita lah. Sebenarnya apa urus niaga yang berlaku ni? Nama kita dekat atas maksudnya kita betul, kita jual. So maknanya ini jualan secara hutang ke jualan secara tunai? Tunai. Tunai. Maknanya kita jual kepada Cik Syarudin ni, kita bagi dia bil tunai. So ini adalah jualan tunai. Bila jualan tunai kita tak perlu tulis nama Cik Syarudin. Kita akan tulis butir dia jualan saja. So jumlah dia 564. Okey, selain daripada nilai dia 564, kita kena tengok dekat sini. Tunai ataupun nombor cek. Ini dia mempengaruhi laju tunai ataupun bank. Okey, tunai ataupun nombor cek. Okey, kalau dia guna tunai, dia akan potong nombor cek ni. Maknanya dia tak guna cek, dia guna tunai. Okey, dia akan tinggalkan perkataan tunai saja. Maknanya urus niaga tu dia bayar guna duit tunai. Okey, guna duit lah, duit ringgit tunai. Tapi kalau macam ini, dia tulis nombor cek. Ada pula nombor cek ni dekat sini. Maka maknanya dia menggunakan cek. Maka kalau cek dia bukan tunai tapi dia masuk laju bank. Okey, sebab dia gunakan cek. Cek tu akan terus ke bank. Okey, alright. So ingat nilai dia 564, laju bank 5 Mei. Jualan kita nak pergi. So bila kita jual, okey, nak tahu dia debit ke kredit. Bila kita jual, maka duit kita bertambah ke berkurang? Bertambah. Kita jual barang, so orang bayar dekat kita lah. Ni orang ni bayar pakai cek. So duit kita bertambah. Maka buku tunai sebelah debit ke kredit? Debit. Dia bertambah. Jadi buku tunai sebelah debit ke kredit? Debit. Right. Okay, so kita pergi pada buku tunai. Kita tahu dia sebelah debit. Berapa bulan tadi? 5, betul? 5 Mei. Betul-betul. Betul, 5 Mei, 564. Okay. So
sebelah debit duduk tambah kan. So kita buat sini 5 Mei. Tak perlu tulis nama Syarudin sebab dia beli secara tunai. Okey. Jualan menggunakan cek. Apa tadi? 564. So dekat bank lah. Kita masukkan dekat lajur bank. Kenapa lajur bank? Sebab kita gunakan Check. guna apa? Ya, buat dia guna cek. Bagus. Okey, 564. Okey, setakat ni okey? Okey. Okay. Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Pergi kepada dokumen yang kedua. Okey, dokumen kedua. Okey ni keratan cek. Ni nama dia keratan cek. Kita dah jumpa lah masa buat tajuk dokumen. Okey. Tarikh 9 Mei. Penerimanya Cergas Sendian Berhad. Soalan saya, adakah kita cergas Sendian Berhad? Tak. Tidak. Adakah kita cergas? Siapa nama kita tadi? Kedai Apa bilang sukan kat kita tadi? Anthony. And Kedai Anthony. sukan ya, Anthony. Cafe Anthony kan, kedai sukan Anthony. Okey, ni so cergas ni bukan nama kita. So tapi cergas ni adalah penerima penerima cek tu. Maksudnya kita buat apa kat cergas? Kita bayar ke cergas bayar kat kita? Kita bayar dia. Penerima cek ni adalah cergas. Kita adalah Anthony. So maksudnya kita bayar ke kita terima cek? Kita bayar dia. Kita bayar. Bagus, kita bayar kepada cergas. Okey, kita bayar semua hutang. Kita bayar hutang kepada cergas. Bila kita bayar hutang, duit kita bertambah atau berkurang? Kurang. Kurang. Duit kita berkurang. Bila berkurang, maka debit ke kredit buku tunai? Kredit. Jadi Betul. Kita akan letak kat sebelah kredit buku tunai. Okey, kat sini banyak ni. Baki akhir, jumlah ini, cek ini, baki. Kita ambil butir yang cek ini. Ni nilai dia. 8424 sini. Okey, ni jumlah hutang yang kita bayar ni 8424. Okey. Okey, nampak ni diskaun tunai 936. Untuk hari ni kita abaikan. Ini yang saya kata tadi, diskaun kita abaikan. Okey. So 9 hari bulan cergas. Okey. Ini kita bayar hutang. Bila kita bayar hutang, kita mesti tulis nama orang yang kita bayar hutang. Ataupun kalau kita dapat duit daripada orang yang hutangan kita pun, kita kena tulis nama dia. Berbeza dengan yang tadi Cik Syarudin tu, dia beli tunai, kita tak payah tulis nama dia. Kalau melibatkan hutang, kita kena tulis nama orang yang kita bayar hutang ataupun orang yang bayar hutang kat kita. Alright. Cergas Sendian Berhad 8424. Alright. 9 Mei. Okey, pergi kat buku tunai kita. Ulang balik. Debit ke kredit? kredit. Kredit. Apa? Untung. Kredit. Okey, Mei berapa bulan tadi? 9 Sembilan. bulan. Butir dia tadi apa? Butir tadi? Cergas. Cergas. Juga sendiri. Cergas. Cergas je tahu. Ya, betul. Cergas. Pen ni yang pula. Lek. Astagfirullahaladzim. Ingat cergas je. Cergas Sendirian Berhad. Dia berhad. Dia investigate. Ini apa dakwat pula? Ya Allah. Apa dah awak power? Okey, bank ke tunai tadi? Kita pakai cek ke pakai ni? Pakai Kita pakai tunai ke pakai bank? Pakai cek? Check. Pakai cek. Betul. 8424. Ingat. So kita masuk laju tunai ke laju bank? Bank. Bank.
Iya. Laju bank. Nyampanya. Ya Rabban. Nyampanya. Kenapa tak keluar? Sekejap. Pen saya ni tak berhang. Subhanallah. La ilaha illallah. Awak nampak tak saya cuba menulis di sini? Awak nampak ke tak nampak? Tak bergerak. Tak bergerak. Kejap saya pakai. Itulah. Geram pula. Lapan. 4. Sabar. Tak boleh. Tak jadi. Ni kenapa pula? Jadi lambat. Bunyi angin. Okey, 8. Tak cantik lah tulisan ni. Tak cantik lah tulisan saya ni pakai pen. Tak apa. Sekejap. Nyampah tau. Okey, boleh. Okey. So 8, 4, 2, 4 tu alhamdulillah. Sendirian Berhad. Nama dia kena sama macam dalam dokumen muatkan dalam butir ni. So nanti bila buat buku tunai, bahagian butir ni panjang sikit lah. Okay. Right. Seterusnya pergi kepada dokumen yang ketiga. Right. Dokumen ketiga, memo. Okay. Kerana akaun kata, ni tarikh 17 Mei. Kerana akaun kata pemilik mengambil wang tunai perniagaan 300 untuk kegunaan peribadi. Okey, jadi ada tak perkataan tunai ataupun cek kat sini? Ada. Ada, maka automatik kita akan masuk dekat mana ni dokumen ni? Dah ada perkataan tunai, maka masuk kat mana? Buku tunai. So dia kata mengambil. Bila kita ambil duit tunai, maka duit kita bertambah ke berkurang? Berkurang. Duit berkurang. Maka berkurang debit ke kredit buku tunai? Kredit. Yelah berkurang. Jadi debit. Ya betul, kredit. So dah tahu sebab kredit. Jadi kenapa kita ambil duit ni? Untuk kegunaan peribadi. Kalau ada jumpa perkataan peribadi, anak, isteri, keluarga, isteri dan sebagainya tu, jadi butir dia apa? Diri sendiri, anak, isteri, keluarga. Jadi butir dia? Dia sendiri. Ambilan. Ambilan. Nilai 3. Ambilan. Ada perkataan peribadi. Dan anak, isteri, keluarga kan. So peribadi. Okay. Peribadi pula ambilan. So butir dia akan jadi ambilan. 300 17 Mei. Ingat. Kredit. Okay. Debit kredit tadi? Kredit. Debit ke kredit? Kredit. Berapa bulan Zul? 17. Kenapa duit tu kita ambil? Untuk apa? Dan derma ke? Untuk apa tujuan dia? Apa tadi? Ya, tapi butir dia akan jadi apa? Ambilan. Tadi kan dah cakap. Ambilan tunai ke bank? Tunai bank. Tunai, dia ambil duit tunai ke duit kat bank? Cek. Tunai. Yang ambil tunai ke cek? Tunai. Jadi kita masuk dekat lajur. Lajur tunai. Berapa nilai dia? 300. Ya, berapa nilai tunai yang dia ambil tu?
300. Masukkan 300. Macam tu. Boleh? Boleh. Okey, pergi kepada dokumen yang terakhir. Okey, voucher pembayaran. Okey. Okey, voucher pembayaran ni nama kita dekat atas. Okey, maknanya kita bayar kepada Tenaga Nasional. Kita bayar apa? Kita bayar bil elektrik sebanyak RM136 tarikh 20 Mei. Okey, tunai ataupun nombor cek. Ada tak dia bagi nombor cek kat sini? Tak ada. Maka Urus Niaga ni dia gunakan tunai ke bank? Tunai. Ya, betul. Bila tak ada nombor cek maksudnya dia gunakan tunai. So, bila kita bayar, dah jelas-jelas dah dia kata bayar. Bila kita bayar, duit kita bertambah ke berkurang? Kurang. Berkurang. 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 Jadi kalau berkurang, tunai debit ke kredit? Kredit. Bila Kredit. duit kita berkurang, buku tunai debit ke kredit? Kredit. Kredit. Okey, ingat 20 Mei 136 tunai. Dia bayar bil elektrik. Okey. So kita letak sebelah kredit. Berapa bulan tadi? Alah, hai. Tak pasal. 20. 20 hari bulan. Okey, so tarikh 20 hari bulan dia bayar gunakan tunai. Berapa nilai tadi? 136. 136. Dia bayar apa? Bil elektrik. Kalau kita jumpa bil elektrik, bil air, bil telefon, bukti dia akan jadi apa? Kadar. Dah pernah jumpa dah sebelum ni. Kadar. Ya, kadar bayaran. 136. Okey, kalau kita jumpa perkataan bil elektrik, bil air, bil telefon, bil streaming ke apa, maka bukti dia akan jadi kadar bayaran. Okey, dah habis. Itu saja. Baik. Dah. So saya nak ajar, nak imbangkan akaun ni. Nak imbangkan buku tunai ni macam mana. Okey. So Ada imbang-imbang okey. juga. Okey. So kita akan tengok ni. Mestilah. Okey. Kita kena tengok ni. Saya pakai warna biru pula. Okey, so kita akan tengok lajur tunai yang ini dengan lajur tunai yang ini. Okey, so tunai yang sebelah debit. Ini garisan tengah tadi kan? Garisan tengah. Okey. Okey, lajur tunai sebelah debit, nilai dia ada berapa kat sini? Satu saja. Berapa jumlah ni? 800. Ada lagi tak nilai lain dekat sebelah debit punya tunai ni? 800 saja. Bagus. So 800. Kita tulis bawah sini. Ni dia bersambung ke bawah ni. Buku tunai ni. Patutnya panjang sikit. Okay, 800. Dan tunai sebelah kredit pula ada 300 dengan 136. So jumlah dia berapa? 300 dengan 136. So tambahkan tadi berapa? 436. 436. Mana lagi besar? 800 besar ke 436 besar? 8. Mana yang besar? 800 besar ke 436 besar? So nilai 800 ni akan jadi nilai yang imbangan dekat bawah. So 436 ni kita padam. Okey, kita nak tahu je tadi tu nilai dia berapa, jumlah dia berapa. Kita nak tengok yang mana besar. Okey dah. So kita akan gunakan nilai 800 untuk nilai imbangan. Kita imbangkan kat sini pun jadi 800. Kenapa 800? Sebab nilai dia yang besar. Kita akan ikut yang besar. So dekat mana yang kurang? Sebelah debit ke sebelah kredit? Kredit. Yang kurang nilai dia yang sikit tadi yang kat mana? Kredit. Ya, sebelah kredit tadi 436, betul. Jadi 436 dia nak pergi 800, kita kena tambah berapa duit dia? Ya, betul kredit. Jadi dekat kredit tadi awak dah kira 436, 300 tambah 136. Okey, jadi jumlah dia 436. Jadi daripada 436 nak pergi 800, kita kena tambah berapa? 300.
364. 364. Kita kena top up berapa duit tu? Jadi kita nak buat operasi apa tu? Tolak. Aida buat macam mana Aida? 800 tolak 436 betul. Jadi 364 kan? Ya, 800 tolak 436. Jadi dapat 364 kan? So, nilai yang kurang kita letak kat sini. 364. Okey, kat tengah-tengah ni lah. Okey, jadi bila kita tambah balik 300 tambah 136 tambah 34, kita akan dapat 800. Okey, jadi ini mesti kena ada bagi nama. So, nama dia akan jadi baki HB. Baki HB iaitu hantar ke bawah. Okey, lepas tu tarikh ni kita letak tarikh hujung bulan. So, bulan Mei, bulan 5, hujung bulan dia 31 hari bulan. Tak, 31 hari bulan. Okey, dah habis. Okey, kita cuba pula. Saya ulang balik Okey, macam ni kita nak imbangkan. Yang pertama, kita akan bandingkan lajur tunai sebelah debit dengan lajur tunai sebelah kredit. Lah ni. Okey, okay, so sebelah debit ada 800 saja. Sebelah kredit pula dia ada 300 tambah 136, jadi jumlah dia 436. Kita akan ambil nilai yang besar, maknanya antara 436 dengan 800, yang besar adalah 800. So 800 letak kat bawah. Sama dengan sini, macam sini pun akan jadi 800. So yang kurang kat sebelah kredit tu 800 tolak dengan 436. Maknanya kita kena top up lagi 364 kat situ. Itu adalah baki hantar bawah, baki HB pada tarikh akhir 31 hari bulan Mei. Okay, macam tu. Okay, kita cuba tengok pula lajur bank. So tadi kita buat, kita nak imbangkan lajur tunai, kita bandingkan lajur tunai. Okay, sekarang kita nak imbangkan lajur bank, maka kita kena bandingkan lajur bank. Okay, so kita tengok. Lajur bank sebelah debit, berapa jumlah dia? Ya. Yang 31 tu Ya. mana dapat? Mana dapat? 31 hari bulan ni? Tarikhnya kat mana? Ke memang soalan ni 31. Okey, tarikh kalau baki HB mesti tarikh 31 hari bulan. Betul. Nak dapat 364 ni tahu tak? Dah faham tadi? Tahu. Tak faham? Tak faham saya buat balik. Dah. Faham. Tak nak Okay, tarikh kita tu letak je dulu nilai kenapa dia. 31. Okey. Memang kalau baki akhir ni, baki HB memang tarikh akhir 31 hari bulan. Kalau dia letak kat sini Jun, maka kita letak 30 hari bulan. Dia ikut kalender lah. Kalau bulan Januari 31, kita letak 31. Kalau bulan Februari tu 29. Okay? Okay. Alright. Okay, so kita bandingkan pula lajur bank. Mana yang banyak? Sebelah debit banyak ke sebelah kredit yang banyak untuk bank? Sebelah debit. Sebelah debit. Berapa jumlah dia dah? 14,000. 14,200 tambah 564. Jumlah dia 14,000. 764. 764. Betul, 4764. Sedangkan sebelah kredit cuma 8424. Jadi kita akan ambil nilai 14764 sebagai nilai dekat bawah dia lah. 14764 kat bawah. Nilai sama dengan dia. Okay, so nak top up dekat sebelah debit ke sebelah kredit yang kurang? Kredit. Ya, berapa nak top up? 14764 tolak 8424. Berapa nak kena tambah? Nak kena cukupkan? 6,140. 6,340. 6,000?
6340. 6340. Okey, kita tak sebab. Ya betul, 6340. Kita tak sebaris dengan nilai 364 tadi. Okey, perlu tak kita tulis lagi butir dekat sini baki HB? Tak payah. Tak perlu sebab dah ada. Tarikh pun dah ada. So dia cuma letak figure saja, nilai saja. Okey. Dah habis. Okey, jadi imbang lah tu. Okey, cumanya kita kena pindahkan jadi baki BB. Lepas baki HB, dia kena pindahkan jadi baki BB. Okey, ni kertas ni tersambung tadi, saya tak perasan. Okey, jadi awak next sikit lah tu. Sekejap. Nak jawapan ke? Nak jawapan apa Wah? Apa maksud Najwa nak jawapan? Sekejap, saya sambungkan. Kita kena pindahkan jadi baki dia. Tersalah lah cikgu. Tersalah. Yang mana salah? Yang mana salah? Dia kot. Dia yang salah. Okey. Oh, okey baik. Jadi ini kan, tengok ni tengah ni. Ni yang tengah-tengah. Oh, saya dah tahu. Okey. Okey, ni tengah-tengah tau. Ni tengah-tengah. Dengan awak. Okey, baik. So baki HB ni kita akan pindahkan dia ke sebelah sini jadi baki BB. Dia cross line tengah ni. Okey. Ni kat asal dia baki HB ni kat sebelah kredit. Bila kita dah siap ada nilai sama dengan, kat bawah ni nilai sama dengan semua dah ada, kita akan pindahkan baki HB ni jadi baki BB. So kita akan ikut saja. So 364 ni untuk tunai, masukkan ke lajur tunai sebelah debit pula. 364. Okey. Dan 6340 tu adalah baki akhir untuk bank, maka kita akan masukkan 6340. Okey, itu saja. Okey, nilai dia dan butir dia akan jadi mula-mula dekat atas tarikh 31 hari bulan, dia kata dia tu baki hantar bawah. Bila dia dah pindah, dah cross daripada nilai sama dengan ni, so butir dia akan jadi baki bawah-bawah, baki B. Okey, nama dia akan tukar. Baki BB dan tarikh dia akan jadi tarikh esoknya daripada Mei 31. So bulan Mei akhir sekali 31 hari bulan. Jadi bila dia dah pindah ke bawah, dia tak akan jadi bulan Mei, dia akan jadi bulan lepas Mei bulan apa? Jun, 1 Jun. Ya, dia akan jadi Jun 1. Macam tu. Baki BB follow je nilai dia 364 dengan 6340. Macam tu. Boleh. Boleh. Okay. Nampak susah sikit kan, tapi nanti awak cuba buat insyaAllah. Okay? Okay, boleh? Okay. Boleh. Alright. Okay. So, hari ni cuma buat latihan daripada modul yang saya bagi ni. Soalan 1 saja. Soalan 2 nanti kita akan buat sama-sama hari Rabu. Harapnya ramai sikit lah nanti hari Rabu. Okay. Ni kalau kawan-kawan tak masuk lama-lama bab ni tertinggal, bab ni dia penting. Okay. Topik ni lah, buku tunai ni dia guna sampai dia kata 5 lah. Okay. Dia memang sentiasa ada je. So tak boleh tak belajar lah. Kita orang kawan-kawan yang lain Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak.